Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertemu kembali kita dalam FB Live series Salam Duha Madrasah Darul Mumtaz. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah di atas nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya akan kupaskan satu tajuk yang telah diberikan kepada saya, iaitu kepentingan menuntut ilmu. Bertepatanlah dengan apa yang kita sedang duduk sekarang ni, iaitu kita sedang menuntut ilmu. Sebelum saya kupaskan dengan lebih lanjut lagi, mari saya kongsikan maksud ilmu terlebih dahulu. Perkataan ilmu dari sudut bahasanya adalah berasal dari perkataan bahasa Arab yang bererti mengetahui. Sementara ilmu dari segi istilah bererti segala pengetahuan dan dengan kebenaran. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sama ada ilmu fardu ain maupun fardu kifayah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas umat Islam. Sebab apa dikatakan wajib? Sebab ilmu ini sebagai jambatan untuk kita menuju ke syurga yang abadi. Semua orang nak pergi ke syurga. Jadi jalan untuk menuju ke syurga itu mestilah dengan adanya ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat penuntut sekalian, menuntut ilmu ni tak hanya fokus kepada anak-anak kita yang pergi sekolah rendah, sekolah menengah maupun pusat pengajian tinggi, tetapi merangkumi segenap lapisan umur, tidak kira tua maupun muda, melalui medium-medium yang telah ada lah ni lah, zaman canggih. Bukan bermakna ibu ayah kena pergi sekolah, tak. Ibu anak-anak ke sekolah, ibu ayah dengan kuliah maghribnya, dengan kuliah duhanya, masing-masing gunakan medium yang betul. Tuntutlah ilmu dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abu Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya kerana redha kepada penuntut ilmu. Bila kita berada dalam majlis ilmu, malaikat ni buka sayap dia lindung kita, dia doa untuk kita. Saya nak highlightkan di sini bahawa antara kepentingan ilmu ialah kedudukan dan martabat orang berilmu ini diangkat. Dengan erti kata lain, ilmu dapat mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang lebih tinggi, sama ada di sisi Allah maupun di sisi manusia. Orang yang berilmu ini disanjung. Jaranglah kita tengok orang yang tak berilmu ni tidak disanjung dengan kepakaran masing-masing. Ilmu juga dapat membentuk kepribadian yang baik dan menjadikan seseorang itu bertakwa dan cintakan Allah dan Rasulnya. Selain itu, ilmu dapat meninggikan dan membezakan taraf di kalangan manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9, maksudnya, katakanlah, adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hamba-Nya yang berilmu dan bijaksana. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, sama ada ibadah khusus ataupun ibadah umum, yang dapat dilaksanakan sebagai peranan sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Bila kita ada ilmu, kita dapat tunaikan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah. Contohnya, jika kita pergi berjalan jauh, kalau kita nak solat, kita kena buat macam mana? Mesti ada rukhsah keringanan untuk solat sebagai orang yang bermusafir. Kalau kita tak
tak ada ilmu, jadi pakai tinggal gitu je lah semayang, tak solat dah lah. Okey. Kupasan yang terakhir dari saya ialah ilmu pengetahuan akan membawa manusia ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, memberikan kekuatan ketika dalam kesusahan dan ketika berhadapan dengan musuh. Berbagai jenis ilmu keduniaan seperti ilmu kejuruteraan, ilmu kedoktoran dapat membantu kemaslahatan hidup manusia di dunia ini. Contohnya, sekarang dunia sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi siapa yang akan mengatasi benda ni, siapa yang akan mencari solution, siapa yang akan mencari penyelesaian kepada setiap permasalahan ini. Jadi orang-orang yang berilmu ni lah dengan kepakaran masing-masing, mereka akan gunakan ni untuk atasi setiap masalah. Akhir kata dari saya, marilah sama-sama kita beramal dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Semoga dengan cahaya ilmu akan menjadi penyuluh hidup dan mempermudahkan kita jalan ke syurga. Diharapkan dengan ilmu yang bermanfaat, kita menjadi warga negara yang celik, bijak dan cerdik dalam menentukan masa depan negara. Di kesempatan ini, saya ingin membuat satu pengumuman. Madrasah Darul Mumtaz kini membuka peluang bagi kemasukan pelajar baharu bagi tahun 2021. Terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan menengah dari darjah 1 hingga ke tingkatan 5. Marilah sama-sama mendidik anak-anak kita ke arah pendidikan seimbang dunia dan akhirat, iaitu di sini Madrasah Darul Mumtaz. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi SAW bersabda, aku akan memberitahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa adalah perisai, sedekah meleburkan dosa seperti memadamkan api, dan seorang hamba bangun di malam hari. Pengajaran. Pelbagai pintu kebaikan dianugerahkan kepada orang mukmin, di antaranya ibadat puasa, sedekah dan qiyamul lail. Ibadat puasa adalah pintu kebaikan yang menjadi benteng atau perisai seorang mukmin daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ibadat sedekah pula adalah pintu kebaikan seorang mukmin yang boleh menjadi penghapus daripada dosa. Hadis Nabi SAW, hindarilah neraka meskipun dengan sebelah biji kurma. Hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Menghidupkan malam iaitu qiyamul lail dengan melakukan salat sunat, tilawah Al-Quran, berzikir, memohon ampun dan berdoa merupakan pintu kebaikan seorang mukmin untuk membina kekuatan rohani. Sekian dahulu perkongsian dari saya pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.